Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Menjelang beberapa hari kita akan menyambut Idul Fitri, tetapi dalam kita ingin merayakan hari kemenangan kita, kita tidak lupa untuk melihat persekitaran kita, kerana apa yang kita kecapi pada ketika ini adalah satu manfaat ataupun faedah apa yang kita lalui selama ini, iaitu membina sebuah negara bangsa yang harmoni, berpadu dan persefahaman antara satu sama lain, iaitu di tahap toleransi yang begitu tinggi. Kerana negara kita ini pelbagai kaum, walaupun majoritinya di kalangan rakyat Islam Melayu, tetapi di kalangan bukan Islam juga besar, sama ada dari Sabah dan Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia. Jadi tidaklah mudah untuk kita runtuhkan perpaduan dan persefahaman antara kaum dan agama ini kalau kita ingin mencetuskan pelbagai polemik dan juga perkara-perkara yang menyentuh perkara ras, agama dan juga raja itu mudah. Kita akan lihat pelbagai insiden-insiden yang membakar emosi berkaitan dengan agama dan juga bangsa. Tetapi sedarkah kita kalau kita bakar semuanya itu, kita musnahkan semua persefahaman ini ataupun toleransi ini, tetapi bukan mudah untuk kita bina semula persefahaman yang sudah pun kita bina sekian lama sejak apa yang kita pelajari, apa yang berlaku pada 13 Mei dan juga apabila kita melalui fasa-fasa darurat ketika mula kita merdeka dan sebagainya. Jadi untuk melihat perkara ini, penting untuk kita meraihkan perayaan besar seperti Idul Fitri, tapi dalam masa yang sama kita menghargai, kita rasa syukur dengan situasi yang kita lalui sekarang berbanding dengan negara lain mungkin terpaksa berperang, mereka terpaksa kebuluran, mereka terpaksa hidup dengan begitu sangsi antara satu sama lain kerana negara mereka tidak aman, kerana tidak ada persefahaman. Jadi dua orang pakarnya bersedia untuk memberikan buah fikiran mereka. Jadi saya perkenalkan Dr. Alwani Ghazali, pensyarah kanan Jabatan Akidah dan juga Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam dan juga Fellow Pusat Dialog Peradaban Universiti Melaya. Sudah pun bersedia Dr. Alwani. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam, Saudara Nazri. Saya sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama agenda Awani malam ini. Dan rakan saya Dr. Abu Hafiz Salihuddin, pensyarah kanan Jabatan Pengajian Quran Sunnah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Dr. Abu Hafiz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Nazri, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, walaupun sibuk untuk persiapan Hari Raya, sudi kita berbicara pada malam ini satu topik yang serius. Tetapi mungkin saya nak mulakan bagi Dr. Alwani, mengapa apa yang saya ungkapkan awal tadi dan saya relatekan apa insiden-insiden yang berlaku sepanjang Ramadan ini seperti isu stokin di KK Mart, dan yang terbaru berkaitan dengan kalimah Allah kononnya tertera di sepatu wanita yang dijual di pasaraya ataupun di kedai-kedai sepatu dan sebagainya, dan apa yang berlaku berkaitan dengan isu kafir, kalimah kafir dan perkara-perkara menyentuh kepada sensitiviti agama dan juga kaum. Jadi pada pandangan Dr. Alwani dalam melihat secara keseluruhannya, adakah kita perlu melihat ini sebagai satu perkara yang serius? Dalam masa yang sama, semua pihak perlu berlapang dada ataupun cool head untuk melihat punca semua masalah ini tanpa mengambil tindakan di atas tangan sendiri, dan kita percaya kepada penguatkuasaan dan juga pihak-pihak yang berwajib yang menangani isu ini berbanding kita nak boykot ke, nak baling bom dan sebagainya. Pandangan Dr. Alwani. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pihak Astro Awani yang mengupas isu ini pada saat ia benar-benar diperlukan. Saya melihat isu yang melibatkan kepelbagaian dalam masyarakat ni adalah satu isu biasa sebenarnya. Ya. Menurut teori pakar dalam bidang pelbagai masyarakat dan konflik resolution, sebenarnya jika kita berada dalam masyarakat yang pelbagai, perkara biasa yang akan muncul adalah ketidaksefahaman ataupun disagreement, dan itu jika tidak dibendung akan menghasilkan masalah, dan masalah boleh bertukar kepada konflik, dan konflik boleh bertukar kepada keganasan dan akhirnya perang. Betul. Maka jika kita melihat kepada situasi negara sekarang ini yang senang sangat sentimen kemarahan, sentimen agama dimainkan, setiap individu di Malaysia ini perlu
melihat perkara ini dengan serius dan memikirkan bagaimanakah caranya untuk kita membina kembali jambatan yang telah dia tak hancur lagi lah. Jambatan itu sedang dirobek sebenarnya. Kita reflect semula sempena Ramadan ni, terutamanya kepada muslimin. Di manakah sebenarnya identiti dan jati diri kita? Adakah kita sebagai muslim sewajarnya bertindak berang, sentiasa berang untuk marah dengan kejadian-kejadian yang menyentuh agama kita? Itu ke sebenarnya perwatakan kita? Itu antara refleksi yang perlu dilakukan sebagai muslim. Dan sebagai bukan muslim juga, untuk mempelajari lebih lanjut apakah perkara-perkara yang boleh mencetuskan ketidaksenangan orang lain. Menarik. Maknanya kesimpulannya semua pihak bertanggungjawab. Okey, bagi Dr. Hafiz sebagai Dr. Abu Hafiz sebagai mukadimah perbincangan kita, apa yang kita ungkapkan pada awal tadi? Baik, saya ingat perkara yang diangkat oleh Dr. Alwani adalah perkara yang jelas, penting, dan ia memerlukan bukan sahaja kepada majoriti Melayu Islam itu, tetapi juga kepada pentadbirnya, iaitu kerajaannya juga perlu menjadi mediator kepada semua perkara ini. Dan apabila kerajaan yang saya sebutkan itu ada dua fungsi yang perlu untuk bergerak bukan sahaja secara responsif, tetapi secara proaktif daripada awal. Sebab saya fikir perbincangan ini saya telah pun angkat di dalam berbagai-bagai platform bahawa ia adalah satu bom jangka. Sebenarnya ia tidak dikawal, ia tidak diuruskan dengan benar. Dan kalau kegagalan untuk berfikir secara rasional di atas faktanya dan mudah untuk terpancing emosi. Seperti yang disebutkan tadi, kenapa kita telah pun membentuk sebuah masyarakat Muslim yang asyik marah-marah. Segala benda yang boleh untuk diteliti dahulu, sebab semua daripada kita maklum bahawa akan ada pihak-pihak yang akan cuba untuk mengambil kesempatan daripada hal seperti ini. Sama isu itu adalah isu terutama adalah isu politik ataupun sentimen politik itu tadi. Maka apabila dikatakan dimulakan dengan semua pihak, kita tak boleh untuk meminta sekadar kumpulan majoriti ini untuk tenang dan rasional. Tetapi pihak yang kedua itu juga, kerana setiap aksi itu akan memancing reaksi dan juga react. Maka saya fikir yang paling boleh, yang mempunyai wewenangnya itu adalah pihak kerajaan, sama ada daripada JAKIM di bawah pejabat Menteri Agama dan juga adalah di bawah Menteri Dalam Negeri yang berhubung dengan keselamatan. Sekiranya dua ini tidak bertindak dengan begitu cepat, kadang-kadang dia perlukan kerana hari semalam adalah Ahad, maka tunggu Isnin. Saya fikir itu adalah begitu lambat kerana akan ada banyak perkara-perkara lain yang boleh untuk terbakar, akan memancing emosi, dan ia akan kita tidak tahu siapa yang akan terpancing itu. Mungkin ada orang yang mempunyai latar belakang ketenteraan, ada orang yang latar belakang IT, yang boleh dengan hanya satu perbuatan, dengan hanya satu perkataan akan menyebabkan hal itu menjadi lebih memburuk, Tuan Haji Nazri. Bagi Dr. Alwi, supaya kita tidak menjadi sebuah masyarakat ataupun ummah yang marah berbanding kita meraihkan rahmah itu, kerana ini sesuatu yang sepatutnya kita galakkan. Kerana Islam itu agama rahmah, agama yang membawa satu ketenangan dan juga kesenangan kepada semua pihak, bukan hanya penganut Islam sahaja. Tetapi apabila kita tidak tabayun ataupun tidak mendapatkan penerangan lebih awal ataupun lebih jelas dalam sesuatu isu, jadi itulah yang Dr. Hafiz katakan tadi. Kita akan mudah terpancing dengan emosi. Apatah lagi dengan platform media sosial sekarang, ia seolah-olah ia menjadi satu api yang dipetik ataupun yang dicetuskan ketika waktu kemarau yang begitu panas. Letak je percikan api di padang ragut, mudahlah akan habis satu kampung dibakarnya. Jadi apa titik tengahnya Dr. Alwani supaya isu berkaitan agama, kaum dan juga bangsa ini dijadikan sebagai satu benchmark yang tidak boleh dimain-main? Kerana ia mudah sangat menjadi suatu yang polemik yang tidak berkesudahan. Betul, Dr. Abu Hafiz katakan tadi, kalau tercetusnya isu itu, ia memerlukan satu tindakan responsif yang paling pantas. Kalau boleh dalam masa sejam, beberapa minit, semua pihak memberikan satu cara untuk mengatasinya. Pandangan Dr. Alwani. Ya. Kita di negara Malaysia ni bertuah sebab rukun pertama untuk rukun negara kita adalah kepercayaan kepada Tuhan.
Dengan konteks itu, sewajarnya kehilangan identiti beragama tu kita dapat kawal. Jadi agama adalah tunjang sebenarnya untuk mengawal perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Semua agama mengajak kepada keamanan. Itu Betul. poin dia. Tetapi apabila agama itu disalah tafsirkan kerana kedangkalan penganutnya hanya melihat, contohnya dalam konteks Islam, apabila hanya melihat sebahagian daripada ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran tanpa mengira apakah konteks yang berlaku, kesalahfahaman berlaku. Sebenarnya untuk menjadi orang yang tidak seimbang dan tidak adil, itu lebih mudah berbanding dengan orang yang berada di pertengahan. Orang yang di pertengahan adalah orang golongan penganut-penganut agama yang memahami agama masing-masing secara cumul, secara menyeluruh dan mengambil kira pertimbangan-pertimbangan yang paling wajar, paling strategik dalam satu-satu keadaan tanpa melupakan apakah sebenarnya core values ataupun nilai teras yang dibawa oleh agama masing-masing. Dalam konteks Islam, kita faham bahawa Rasulullah SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Adakah akhlak itu tercermin dalam peribadi kita apabila kita menanggapi semua isu sentimen yang sedang dimainkan sehingga menimbulkan kemarahan tersebut? Jalan pintas adalah melakukan kebodohan-kebodohan dan kehodohan yang kita nampak sekarang ni di dalam media dan sebagainya. Jadi untuk kembali kepada keadaan yang pertengahan itu, bukan sahaja kita perlukan pemahaman agama yang lengkap, bahkan kita perlukan satu disiplin minda yang lebih ampuh lagi. Antaranya untuk kita melihat apakah sebenarnya cognitive distortion ataupun kemiringan cognitive distortion, kerosakan kognitif yang ada. Adakah ia berbentuk pemikiran hitam putih ataupun berat sebelah, ataupun kadang-kadang ada juga pihak yang suka kan mereka teori konspirasi macam-macam lah bunyinya. Daripada negara China bergerak ke situ, negara-negara terlibat akan bergabung dengan kuasa Singapura umpamanya, dan menimbulkan satu reaksi yang tidak senang kepada rakyat Malaysia yang senang disogokkan dengan sentimen yang begitu. Selain daripada itu, untuk kita menjaga disiplin minda dalam menghadapi sentimen yang dimainkan ini adalah supaya kita tidak melatah, take a break, pause dulu, lihat apa kronologi yang telah pun berlaku. Okey, KK Mat dah minta maaf. Jadi takkan nak marah-marah lagi. Ya, marah tu masih ada. Tapi bagaimana? Cara yang terbaiknya bagaimana? Kemudian lihat konteks dengan betul. Jangan sensasikan sesuatu perkara di luar daripada konteks yang sedang dihadapi. Walaupun demikian, itu pada peringkat individu dalam masyarakat. Walaupun demikian, pada pendapat saya, peranan pemimpin Muslim dan agamawan dalam melihat isu ini dan memberikan satu natijah jalan keluar pendirian yang lebih harmoni itu lagi penting. Sebab jika seorang agamawan mempunyai sifat tergesa-gesa, impulsif, dia akan bertindak seperti mencurah minyak ke dalam api yang sedang marak, dan itu akan memburukkan lagi keadaan. Kita tahu bahawa ini semua adalah permainan politik. Dan kalau kita tengok balik temu bual yang dibuat bersama dengan Dr. Afifi Al-Akiti yang quote, yang menceritakan pengalaman beliau dengan pakar politik, political science, disebutkan bahawa sekarang ni permainan politik tu berbentuk efektif politik, AFFEC. Efektif bermaksud perasaan. Jadi ini adalah senjata yang digunakan secara global. Kita sebagai rakyat, individu yang dalam masyarakat harus bijak melihat senario ini dan tidak mudah menjadi mangsa keadaan, melatah dan terus melatah. Menarik. Dr. Abu Hafiz, ini yang kita ingin lihat. Apa langkah-langkah yang wajar diambil, terutamanya pihak berkuasa? Kerana ini banyak kali diberikan pandangan lontaran idea dan juga kritikan-kritikan bernas, bukan kritikan pedas tetapi kritikan bernas dilontarkan oleh Dr. Abu Hafiz di media sosial oleh pihak berkuasa, misalnya JAKIM, misalnya KDN. Kerana kadang-kadang kita lihat isu ini seolah-olah isu politik.
diangkat kerana untuk mendapat meraih sokongan politik. Tetapi mungkin orang yang berkuasa itu mereka tidak mahu mengambil tindakan kerana takut hilang sokongan ataupun tidak mahu mensensasikan berbanding membiarkan diam ataupun selesai secara aman begitu. Jadi apa pandangan Dr. Abu Hafiz supaya kita dapat mencegahnya dalam masa yang terpantas, provokasi, keganasan, provokatif sampai melontar molotov koktail itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Komen-komen kita lihat, alah mungkin orang dia yang lontar, mungkin ini con man yang ataupun yang sudah pun diplan dan sebagainya. Jadi dianggap sebagai gurauan. Macam mana Dr. Abu Hafiz? Ini yang hasil apabila kelewatan kita dalam bertindak dalam dua sudut ataupun dua sisi, iaitu daripada sudut keselamatan dan juga pendidikan. Daripada sudut keselamatan itu yang saya juga katakan tadi adalah perkara yang bersifat proaktif. Yang kita perlu tahu bahawa Malaysia mempunyai penguasaan ataupun membentuk bangsa dan agama yang terbesar itu adalah Melayu dan Islam. Maka market ini adalah market yang cukup besar dan cukup ampuh. Maka ada pemain-pemain politik, ada orang yang mungkin juga pemain aktivis-aktivis sosial yang tidak intima ataupun tidak bersama dengan orang politik tetapi bergerak secara politik melalui NGO. Sebab tu saya katakan aktivis sosial ini, mereka bergerak dengan keadaan yang mana mereka akan mempunyai objektif yang sama. Bagi menimbulkan keresahan, dan keresahan ini sebab kita tahu sokongan itu akan datang daripada dua, iaitu sama ada bread ataupun stick. Kalau katakan dia boleh berikan tawaran, awak sokong saya, awak akan dapat begini, tetapi dengan stick dia akan menakut-nakutkan. Dia akan menakutkan, sekiranya kita tidak bertindak, sekiranya kita tak marah, sekiranya kita tidak lajak lebih laju, agama akan tercabar, bangsa akan hilang dan sebagainya. Maka daripada pihak keselamatan, kalau katakan solusi yang mungkin boleh difikir dan dipertimbangkan sama, secara terbuka saya katakan bahawa mungkin kita memerlukan pindaan perlembagaan, pindaan undang-undang bagi melaksanakan speedy trial bagi kes-kes yang melibatkan 3R ini, kerana apabila dalam jangka masa yang biasa, yang normal ini, setiap daripada mereka ataupun mahkamah itu sendiri akan memberikan ruang dan masa yang secukup dia, dan permainan ahli-ahli undang-undang jugalah akan menggunakan untuk meminda perbicaraan daripada satu masa kepada satu masa. Sekiranya speedy trial ini dapat diperkenalkan, maka pihak yang bersengketa ataupun perkara ataupun kegusaran awam itu dapat untuk dipendekkan. Sebab mereka kata, oh dah terlepas ke? Sedangkan kita tahu prosesnya adalah dia ditahan, dia disoal siasat. Bagi untuk sampai kepada pendakwaan, dia mestilah untuk dilepaskan bagi kebanyakan pendakwaan dan juga kesalahan. Melainkan kesalahan-kesalahan tertentu yang dia akan ditahan, di lock up ataupun di penjara sementara menunggu perbicaraan. Maka perlu untuk difikirkan juga, kes-kes seperti ini adanya wujudnya speedy trial. Dipercepatkan pendakwaan, dipercepatkan hukuman oleh mahkamah bagi mengelakkan masalah ini makin berpanjangan, dan orang akan menjadikan ianya sebagai satu perkara ataupun modal, bahan politik, bahan untuk ceramah dan juga bahan media sosial. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana tindakan itu perlu cepat. Kita dah ulas tadi. Kalau lebih daripada beberapa jam, termasuk juga di dalam media sosial, Tuan Haji Nazri, apabila satu fakta itu, quote and quote, satu fakta perbincangan, kononnya berlaku sekian-sekian, melibatkan 3R, khususnya agama dan juga bangsa ini, dia akan dianggap sebagai public consumption. Dia akan dikonsumsi publik dan dianggap sebagai fakta. Sekiranya pihak pentadbir, sekiranya pihak kerajaan, pihak penerangan tidak datang dengan penjelasan secepat dan selekas mungkin. Itu adalah daripada sudut keselamatan. Adapun daripada sudut pendidikan, dia ada dua kaedah. Pendidikan adalah untuk mendidik anak-anak yang akan membesar dalam generasi yang baru, dan juga pendidikan kepada generasi yang telah pun dewasa. Daripada sudut apa? Bukan saja pendidikan adalah pendidikan yang formal, tetapi pendidikan informal terutama melibatkan kefahaman agama. Saya setuju seperti yang disebutkan oleh Dr. Alwani tadi. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu diambil di luar daripada konteks. Ayat-ayat yang dibincangkan di dalam yang melibatkan isu berkaitan peperangan, isu berkaitan pertembungan Nabi SAW dengan musuh-musuh Islam yang ada di Mekah dan juga Yahudi yang ada di Madinah ketika itu, diambil
bahkan digunakan untuk diberikan kepada sahabat dan saudara kita sesama Muslim, Ya. ataupun ataupun rakan-rakan kita yang berbeza agama di Malaysia, yang kita tahu ia bukan di kalangan kafir harbi tetapi kafir dhimmi, ataupun telah berkongsi muwatanah kewarganegaraan dengan kita, dan lambakan kepada orang-orang agama yang progresif, yang berada, yang secara yang kita boleh katakan mu'tadil di garis tengah ini perlu diperbanyakkan. Ya. Ada ianya program bersifat di media-media perdana, ataupun pihak kerajaan perlu mengambil inisiatif yang cepat Engage. Ya. untuk engage orang-orang agama ini, dan juga untuk memilih. Kadang-kadang saya lihat yang keluar-keluar, minta maaf pandangan peribadi saya, yang memang secara terbuka dalam platform-platform lain mempunyai pandangan-pandangan yang sangat berbahaya, yang sangat agresif, yang boleh untuk menggadaikan keselamatan, menggadaikan kemakmuran kita dalam berbangsa dan bernegara di Malaysia. Sebab itu orang-orang agama, rakan-rakan daripada media, dan juga majlis-majlis agama, pentadbir agama, otoriti-otoriti agama perlu untuk mengkedepankan agamawan-agamawan yang mampu untuk meredamkan masalah yang muncul. Mereka sebenarnya, kalau katakan orang politik dan orang agama ini mempunyai kesan di dalam masyarakat itu lebih berakar umbi, Tuan Haji Nazri. Sebab apa? Mereka muncul, orang politik mungkin dia ada media sosial, tetapi kewujudan khususnya di kawasan-kawasan luar bandar, orang agama ini, tok imam dan sebagainya, mereka memegang mic 5 kali sehari. Mereka akan wujud visibility itu. Sebab itu anak yang baru lahir ataupun kematian, akikah, sunat dan semua ini akan merujuk kepada orang agama. Sebab itu pendidikan informal ini melalui kefahaman-kefahaman agama perlu dilihat semula bagaimana cara faham mereka, dan mereka itu boleh berfikir, dan kita mahukan mereka itu mampu untuk berfikir secara rasional setiap kali siapa pun bercakap, siapa pun otoriti agama itu. Sebab kita kena tahu bahawa tidak ada mereka yang maksum. Akan ada pada hari-hari tertentu otoriti-otoriti agama ke tokoh-tokoh politik ataupun agama itu mempunyai kepentingan peribadi mereka sendiri. Sebab itu bila orang tanya kita kena berobjektif, tidak, kita tak mampu untuk objektif 100% 24 hari ataupun 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Ada waktunya yang mana kita akan ada kecenderangan muyul kita terhadap beberapa pandangan, kelompok dan juga yang lain-lain. Yang perlu adalah kita mempersiapkan our ground, kita mempersiapkan rakyat kita mempersiapkan agamawan kita mempersiapkan tokoh-tokoh dan juga aktivis-aktivis kita. Sekurang-kurangnya, yes, anda ada kecenderungan, tetapi anda perlu mengkedepankan hati yang tulus, pemikiran yang rasional, dan untuk bertanya kepada diri sendiri, daripada segala apa yang kita sedang hadapi ini, adakah kita untuk mencetuskan kemarahan, api pergaduhan, ataupun kita mahu untuk menyelesaikan? Bukan kita kata untuk melepaskan mereka yang salah, yang itu patut untuk dihukum. Mereka yang cuai, sebab kalau katakan oh dia tersilap maka kita tak boleh untuk hukum dia, maka nanti kalau katakan apa-apa saja kesilapan lepas pada ini perlu untuk ditutup mata dan dipekakkan telinga, tak boleh. Yang salah juga perlu untuk dihukum, tetapi hukuman itu perlu proportionate, perlu selayaknya diberikan mengikut lundas-lundas hukum dan juga undang-undang. Maka saya ingatkan bahawa daripada unsur keselamatan, unsur pendidikan formal dan informal, terutama agama itu perlu dilihat, dan pihak otoriti agama, JAKIM ke ataupun pejabat menteri agama tidak boleh lagi business as usual. Kita berada dalam keadaan yang tidak pernah kita lihat sekejam ini, setajam ini, dan ia perlu kerja lebih masa. Dia tak boleh ikut waktu ataupun kebiasaan yang kita lihat sebelum daripada ini. Bagi Dr. Awani dalam 2-3 minit ini, kerana kita lihatlah isu berkaitan peradaban, persefahaman agama, perbandingan agama. Kalau musim Ramadan ini, kalau kita ke negara-negara Timur Tengah ataupun negara-negara Eropah, Dr. Awani juga Dr. Abu Hafiz pun biasa
Kalau masa iftar tu mereka jemputlah rakan-rakan Kristian, rakan-rakan bukan Islam akan iftar sama-sama. Faham apa itu iftar, apa itu tarawih, apa itu puasa dan sebagainya. Kalau di Singapura pun begitu. Tetapi di Malaysia ini kadang-kala kita bercerita Islam tu di kalangan kita saja, di kalangan umat Islam saja. Jarang sangat kita untuk membawa rakan-rakan bukan Islam untuk memahami. Kerana kita anggap mereka sudah faham. Kerana mereka dah duduk Malaysia ini, mereka dah ada IC Malaysia, warga negara Malaysia, mereka sepatutnya faham. Kita selalu melakukan persepsi demikian, tetapi tidak banyak melakukan tindakan yang proaktif untuk mengajak memahami Islam. Apa caranya, Dr. Alwani, kita menyambut Idul Fitri kali ini, kita membuka ruang ini seluas mungkin. Dr. Alwani. Ya. Itulah kelemahan kita yang sangat memalukan sebenarnya. Kita mempunyai aset, iaitu kepelbagaian yang sangat rencam di kalangan rakyat Malaysia, tapi kita seakan-akan tidak menegur siapa, tidak mengenali, kita bersikap eksklusif dengan golongan sendiri. Bahkan sekarang ni saya perhatikan ada juga gaya-gaya jiran tetangga yang skip rumah jiran non-Muslim bila nak bagi makanan kan, bertukar-tukar makanan, juadah. Ini perkara-perkara kecil yang kita perlu lihat semula. Pada saya, kita go to basic. Maknanya, go to basic. Bila berlaku konflik sosial paling kurang dalam media sosial ataupun dalam masyarakat secara umum disebabkan cetusan yang berlaku kebelakangan ni, apa kata kita tengok balik perhubungan yang kita ada sesama rakan-rakan kita non-Muslim lah terutamanya, maknanya rakan yang pelbagai latar belakang. Betul. Kita perbaiki semula, say hi, say hello, apa khabar dalam tak jumpa, jom spend masa sama-sama. Dan sebenarnya best je, menarik saja kalau kita dapat tor bersama. Betul. Tapi Tuan Haji, realitinya dekat Malaysia ni, ini aktiviti kita namakan aktiviti dialog lah, interfaith dialog. Sebenarnya golongan interfaith dialog ni sering kali ditohmah oleh kedua-dua ekstrim. Sama ada yang terlampau liberal sebab kami berpaksi kepada agama, ataupun golongan yang ekstremis agama yang selalu sahaja melabel kami sebagai pluralis. Pluralism agama itu satu benda yang macam dibenci, betul. Tapi jalan tengah tu sukar sebenarnya. Jadi banyak birokrasi kadang-kadang yang membantutkan proses menemukan antara pemimpin-pemimpin agama, antara penganut agama yang berbeza untuk berada dalam satu majlis meraihkan secara lebih kefahaman dan lebih harmoni sebenarnya. Kita perlu lebih banyak aktiviti yang begitu, dan rugi apabila kita tidak menggunakan peluang untuk menerangkan secara praktikal dan secara verbal tentang apa itu sebenarnya yang tradisi kita ajar kepada orang lain. Menarik. Bagi Dr. Abu Hafiz sikit, tapi yang malangnya Dr. Abu Hafiz, yang memviralkan, yang memforwardkan dalam WhatsApp group ini, majoriti lah saya tengok di kalangan para asatizah kita. Tok-tok imam kita dalam WhatsApp group taman ke, dalam WhatsApp group sekolah ke, universiti kita, mereka yang berpendidikan agama yang hebat, Dr. Abu Hafiz. Tak rasa malu mereka membawakan sesuatu yang tidak diselidiki lebih awal. Bagaimana orang agama ini perlu lebih satu tahap rasa sensitiviti itu yang lebih tinggi. Persefahaman yang Dr. Alwani katakan tadi untuk merangkum rahmah itu. Sukar ke kita nak menurunkan sedikit ego? Betul, agama ini agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tak faham juga. Kita tidak boleh nafikan mereka yang tidak beragama Islam itu bukan kehendak mereka juga. Mereka datang daripada keluarga yang bukan Islam. Mereka sudah dilahirkan bukan Islam. Mengapa kita menganggap mereka macam second class? Ada double standard dalam hal itu, Dr. Hafiz. Kita akan lihat dalam sejarah Tuan Haji Nazri, apabila Nabi SAW menceritakan tentang Khawarij, dan Nabi menggelar Khawarij itu sebagai kilab ahli nar, anjing neraka. Dan apabila di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Khawarij itu digambarkan sepakat mereka ni orang-orang saleh, orang-orang agama. Sebab itu kenapa agama diajarkan untuk wala ifrat wala tafrid, tidak melampau dan tidak cuai.
Macam disebutkan tadi, kita tidak mahu untuk terlalu bebas yang digambarkan, walaupun perkataan itu mempunyai pendefinisian akademik yang berbeza, iaitu liberal kononnya. Liberal Ya, terbuka, ya. bukan liberal itu bermaksud untuk mengharamkan salat, tidak ada hukum hakam, tak, bukan yang itu. Tapi kebebasan untuk berikan pandangan dengan lunas-lunas agama dan adabnya itu, yes. Dan juga dan agama juga menolak mereka yang begitu melampau, bermaksud yang begitu ketat sehingga nak beragama tapi melampau dalam beragama sehingga keluar daripada. Sebab itu para sarjana menyatakan iblis dia tak kisah nak ekstrim ke kanan ke nak ekstrim ke kiri. Yang agama mengajar adalah ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, untuk menjadi saksi, untuk menjadi mereka yang berada di jalur pertengahan. Sebab itulah kenapa Al-Quran mengingatkan, ini yang kita katakan, apabila kita perlu untuk membalancekan kewujudan existence kumpulan-kumpulan agama yang mampu untuk berhujah dengan hujah mereka tetapi menguasai ilmu-ilmu alat ini. Sebab itu apabila wujudnya mereka ini, perlunya respon daripada agamawan-agamawan yang mampu untuk menjawab mereka dengan baik. Apabila Quran mengingatkan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu, untuklah mereka itu mendapatkan tabayun, mendapatkan penjelasan. Bahkan kalau kita lihat sebahagian itu dia main victim pula, Play victim. Yeah. Kan, play victim. Bila kita tegur, oh saya ni berkongsi sahaja daripada grup sebelah, daripada bilik sebelah. Sedangkan agamawan ini tahu bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis yang kelima daripada muqaddimah Sahih Muslim, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pembohong, kata Nabi SAW, kalau dia menceritakan semua benda yang dia dengar. Dan kempen untuk semak sebelum sebar itu adalah penting. Kerana ini perlu mendapat tempat di media-media kerajaan, di akar umbikan, supaya apabila orang memberikan perkongsian, perkataan yang terpacul daripada mulut kita ataupun yang ditulis oleh jari jemari kita, betul ke ni? Daripada mana? Kadang as simple as that, untuk pergi Google, Tuan Haji, untuk kita Google, contoh yang paling jelas, tidak ada tilawah kononnya pada tahun 2024. As simple as that, you go and Google it on Google and then you can find the result from the search. Bayangkan, itu sahaja. Dan kita pun tahu begitu banyak laporan yang menyebutkan akan berlaku pada bulan 10, kerana pertengahan tahun ini kita telah bertembung dengan Ramadan, dengan Idul Fitri, dan juga nanti akan berapa bulan selepas pada itu kita akan masuk kepada Idul Adha. Dia akan mengganggu jadual, schedule seperti biasa. Maka tanjakan kepada bulan 10. Maka di sini yang perlu untuk, kadang-kadang kita perlu call out. Banyak dah kawan-kawan Pak Asatizah, saya sendirilah, kadang kita tegur sekali, 2 kali, 3 kali, dan kadang-kadang kita tengok sangat berbahaya, dan kita kata jangan sampai kita screenshot dan hantar ke SKMMM. Sebab benda ni bila kita diam, dia makin melarat dia. Makin melarat. Bayangkan, dan dia pula kempen. Kita bagi tahu, apabila kita tunjukkan bukti dia salah, dia tak mau retract. It is beyond political belief and support. Ini adalah negara kita. Lepas tu saya tanya daripada awal tadi, awak nak apa? Awak nak hapuskan semua orang bukan Islam dan juga bukan Melayu? Itukah yang anda maksudkan? Tapi ketika mana dalam pergerakan politik kalian juga ada juga nak memerlukan sokongan itu. Dan saya juga, apabila orang agamawan ini, bukankah mereka juga sedar dan tahu inilah ladang-ladang pahala kita? Kita berjaya untuk memanggil dan dakwah kepada mereka kembali kepada agama fitrah, iaitu Islam. Kita tak apologetic. Untuk panggil orang ke dalam Islam adalah our duty as a Muslim. Apatah lagi agamawan, orang akademik, kita perlu zahirkan benda tersebut. Yes, daripada berbagai keadaan, berbagai sudut itu akan ada orang yang ekstrim, akan ada orang yang melampau, akan ada orang yang jahat. Jadi apabila ada yang jahat itu, kita lawan. Kita berikan penjelasan, kita nak kita suruh ambil pandangan ambil tindakan daripada undang-undang. Tetapi juga di kalangan saudara-saudara kita, walaupun mereka itu saudara kita, dia salah, kita juga perlu untuk sebutkan mereka juga adalah salah. Sebab itulah agama yang ajarkan kita. Dan ini semua dibaca dengan, ini bulan Ramadan, bulan kita dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Surely ustaz-ustaz ini, saya dan kita semua akan lalui. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan disebabkan kebencian kamu kepada satu kaum, kamu tidak menjadi adil.
berlakulah adil kerana itu adalah lebih dekat dengan takwa. Sebab itu kalau daripada segi peranan saya, peranan Dr. Alwani, itu mungkin agak kita ada pelajar-pelajar kita ada dalam keadaan di universiti kami, tapi capaian itu mungkin tidak besar. Maka Terhad. Ya. saya Ya. memanggil dan menyeru sekali lagi kepada kerajaan, rakan-rakan yang berada dalam kerajaan, perlunya kepada menggerakkan hal ini. Ini bom jangka. Ya. Please, ini adalah bom jangka yang akan menyebabkan negara ini akan menjadi rugi dan kalian yang berada dalam kerajaan juga akan paling rugi. Kalau nak bercakap daripada Politik. politik itu tadi, narasi politik, anda akan paling rugi. Kerana kita tahu kalau perkara ini lebih memburuk, ia tidak memihak kepada kerajaan semasa. Ia akan memihak kepada pihak-pihak yang lain yang berbeza, dan sebab itu saya menyeru sekali lagi kepada kerajaan, bertindaklah secara agresif, bertindaklah secara proaktif dan bukan sekadar responsif bila keadaan itu berlaku, kerana bukan saya, puluhan orang-orang akademik telah bagi tahu benda ini akan jadi dan akan jadi. Lepas daripada respons sekali, dua kali, kemudian senyap. Tidak ada tindakan, yang itu amat mengecewakan. Terima kasih Dr. Abu Hafiz Salihuddin, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Quran Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga Dr. Alwani Ghazali, Pensyarah Kanan Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Muslim Melaya, dan juga Fellow Pusat Dialog Peradaban Muslim Melaya. Terima kasih, menarik. Saya rasa perlu ada siri-siri susulan yang lain. Saya amat berbangga dapat menjadi sebahagian daripada mediator dalam isu-isu yang begitu sensitif ini, tetapi saya berkeyakinan ini wajib kita angkat di peringkat yang paling perdana seperti Esra Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.